إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang berbahagia Fadilatul Imam, yang berusaha Tuan Nazir dan seluruh jawatan dan ahli qaryah Masjid Kota Damansara, semoga Allah mengundikan kita kesihatan, afiat, keberadaan kita pada malam akhir Ramadan, malam ke-30. Semoga Allah menerima amal soleh, Allah menerima segala amal kebajikan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menyatakan kepada kita falsafah Aidil Fitri dalam kita meraihkan Syawal yang bakal kunjung tiba pada esok hari insya-Allah, dan berakhirnya Ramadan. Maka para ulama ataupun para salafus salih yang dinyatakan oleh Ibn Rajab Hambali dalam kitabnya, dalam Lataiful Ma'arif, para salafus salih, pada orang-orang yang terdahulu sebelum daripada kita, mereka 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Ta'ala supaya mereka diterima ataupun disampaikan waktu berkesempatan dengan Ramadan. Maka bila berakhirnya Ramadan, mereka juga tetap berdoa kepada Allah selepasnya, semoga Allah menerima amal-amal kebajikan, amal-amal soleh setelah berlalunya ataupun perginya Ramadan. Maka Ramadan yang bakal pergi dan mungkin akan bertemu lagi pada tahun-tahun yang mendatang, jika diberikan kelapangan umur, diberikan umur yang panjang, maka kita akan bertemu lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita hendaklah berdoa kepada Allah supaya kita tidak tergolong dalam doa yang didoakan oleh Jibril alaihissalam apabila Nabi mengaminkan man adraka Ramadan wa man adraka fi syahri Ramadan wa lam yughfar lah. Apabila golongan manusia ataupun dalam kalangan kita yang bertemu dengan Ramadan, maka dia tidak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi aminkan kepada golongan yang sedemikian, moga-moga kita terjauh ataupun tidak tergolong daripada golongan-golongan yang rugi, yang berada bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita lihat dalam Lisanul Arab, Ibnu Arabi mengatakan bahawa yang dinamakan Aid dalam meraihkan Aidil Fitri, dalam meraihkan Aidul Adha, takrifan yang dikatakan bahawa Aid itu adalah kerana umat Islam merayakannya secara berulang setiap tahun. Aid yang membawa maksud perkataan ada ataupun kembali ataupun berulang. Apa yang dinyatakan oleh Ibnu Arabi dalam Lisanul Arab, sambutan Aidul Fitri maksud kita kembali kepada fitrah, berulang-ulangnya perayaan yang disambut oleh umat Islam, satu perayaan yang disyariatkan. Bila sebut Aidul Fitri ataupun meraihkan Syawal, bukanlah perayaan adat ataupun perayaan kita meraihkan disebabkan berakhirnya Ramadan, ataupun kita meraihkan semata-mata hanya bergembira, berseronok. Tapi Aidil Fitri adalah perayaan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, perayaan yang dituntut oleh Allah Ta'ala, satu syariat
yang padanya ada ibadah-ibadah khusus yang Allah ajarkan, yang Nabi ajarkan kepada kita, supaya tidak tergelincir daripada perayaan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita lihat, kita ulang kaji balik apakah yang disebutkan sebagai Aidul Fitri, kita boleh lihat solat Al-Aidain, solat 2 hari raya. Apa yang dinyatakan oleh Habib Hasan Al-Kaf dalam kitabnya At-Taqrirat As-Sadidah, dalam buku fiqh Syafi'i kontemporari ini, menyatakan bahawa salatul Aidain adalah solat Aidai Al-Fitri wal Adha. Bila sebut solat 2 hari raya, dia adalah solat yang meraihkan Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Wa salatu Aidil Adha afdalun liwurudiha fil Quran. Maka para ulama menyatakan bahawa solat Aidil Adha itu lebih afdal dari segi wurud pensyariatannya, seperti mana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam suratul Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Maka dari segi keafdalannya, solat Aidil Adha itu lebih afdal daripada solat Aidil Fitri. Maka hukmuha sunnatun, hukumnya adalah sunat, bal hiya afdalun nawafil. Bahkan solat Aidil Adha yang kita akan solat pada lusa hari insya-Allah, dia adalah seafdal ibadah an-nawafil, solat sunat yang kita lakukan. Waqila innaha fardun kifayah. Sebenarnya yang dinyatakan oleh penulis, solat Aidil Adha, Aidul Fitri ataupun Aidul Adha adalah fardu kifayah. Bahkan Imam Abu Hanifah menyatakan wajibatun. Solat Aidil Adha ni wajib, walaupun tadi Tuan Imam dah buat pengumuman, tahun ni 50 orang sahaja daripada kalangan pentadbir. Tuan-tuan hadirin yang hadir pada hari ini mungkin tiada kelapangan untuk hadir solat Aidil Fitri secara berjemaah. Ala kulli hal, kita masih lagi boleh solat Aidil Adha di rumah bersama dengan ahli keluarga. Masih lagi boleh melaksanakan sunat-sunat Aidil Fitri. Dan dinyatakan oleh para ulama juga, seperti mana yang dinukilkan di dalam kitab Safwatul Zubat oleh Imam Ibn Ruslan, waktu solat Aidil Adha adalah min tulu'i syamsi ila zawali min yaumil Aidil Fitri, iaitu start daripada terbitnya matahari sehinggalah tergelincirnya matahari. Maksudnya kita boleh buat solat Aidil Fitri itu menjelang pagi sehinggalah sebelum zuhur, tempoh dia panjang. Al-awwal min Syawal, dan dia dilaksanakan pada 1 Syawal. Wa min yaumil Aidil Adha, dan adapun pada hari Aidil Adha al-ashir min Zulhijjah, hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Wa sunanuha, dan sunat-sunat Aidil, sunat-sunat perkara sunat dalam solat Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, dinyatakan oleh para ulama ta'khiruha ila an tartafi'a qadar rumhin. Maka disunatkan untuk kita melewatkan terutamanya solat Aidil Fitri pada kadar apabila tertegaknya bayang-bayang matahari itu sepanjang segala ataupun kadarnya adalah sama dengan rumhin, biqadarin rumhin, iaitu tombak. Kalau kita pacak tombak, bayang-bayang tu sama dengan kadar tombak tu. Maksudnya tengah hari, matahari dah mula panas. Mungkin pukul 9 lebih kurang untuk Aidil Fitri. Fi'luha bil masajid ataupun fi'luha bil masjidi ini tasa'a, dinyatakan dalam buku fiqh boleh dilakukan sunat di masjid sekiranya kawasan masjid itu luas. Maksudnya kawasannya luas. Kalau kita di Malaysia makruf dari segi adatnya atau ma'ruf, kita melakukan solat Aidil Adha di masjid-masjid besar, wa illa fi ghairihi, dan ada pun pada tempat-tempat yang lain. Wa taqiful huyyab babil masjid yasma'na al-khutbah, dan juga dituntut untuk perempuan-perempuan yang uzur syar'i yang berada dalam haid
untuk duduk di pintu-pintu masjid, duduk di pekarangan masjid, di tangga-tangga masjid untuk mendengar khutbah. Dan katakan tahun ini kita tidak boleh berjemaah bersama-sama Aidilfitri di masjid, maka kita buat di rumah bersama dengan keluarga. Sudah tentu tidak ataupun sudah pasti ahli keluarga kita yang berada di rumah kita kena ajak sama-sama mendengar khutbah Aidilfitri, kerana padanya ada pesanan, ada nasihat, ada iktibar dalam kita meraihkan Aidilfitri, bukan semata-mata keseronokan dan ataupun sebagainya. Dan lain di antaranya adalah ihya'u lailatihim bil ibadah, dengan kita menghidupkan malam raya dengan ibadah. Ini seringkali diingatkan oleh guru-guru kita, para asatizah, supaya malam raya itu digandakan, diperhebatkan dengan amal-amal ibadah, bukan disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak penting. Malam raya lah antara waktu ataupun masa yang dinyatakan oleh Nabi bahawa malam-malam yang mustajab doa. Maka kena hidupkan malam-malam raya, terutamanya malam esok, insya-Allah, dengan takbirnya, dengan solat nawafil, solat sunat, dan apa-apa perkara sedekah dan sebagainya. Maka kita disunatkan untuk menghidupkan malam-malam hari raya. Di antara lain perkara sunat adalah al-ghuslu, atau mandi pada hari raya. Dan dinyatakan lagi at-tatayyu wa tazayyun. Ini juga ada diceritakan, seringkali diingatkan supaya kita berwangi-wangian, wa tazayyun, berhias dengan pakaian yang paling baik yang kita ada, lil qaidi wal khariji wal kibari was sigari. Sebab ada orang tua ke, kanak-kanak, orang yang tak boleh berdiri, orang yang uzur dan sebagainya, maka kita pakai pakaian yang paling baik yang kita ada, yang paling bagus yang kita pernah pakai. Sawa'un musalli minhum wa ghairi, sama ada mereka itu mendirikan solat ataupun tidak solat. Maka bila masuk Syawal, disunatkan untuk umat Islam memakai berwangi-wangian, memakai pakaian yang baik, kerana itu adalah yang dituntut. Wa yusannu khurujul azuz, disunatkan untuk orang-orang yang ajuz, yang lemah, yang tak larat juga keluar mendengar khutbah, dan juga wa amma syabah wa zawatil hay'ah, dan juga tidak digalakkan bagi anak-anak muda remaja dalam kalangan wanita untuk keluar hadir ke solat hari raya Aidil Adha. Ini ada perbahasan mengenai makruh untuk yang disebut sebagai zawatul hay'ah. Dalam fiqh disebut wanita-wanita yang boleh menarik perhatian, pandangan orang ramai, mungkin disebabkan kecantikan dia ataupun gerak-geri tubuh badannya itu boleh menimbulkan fitnah, maka dia tidak digalakkan untuk keluar. Lagi perkara yang sunat hari raya Aidilfitri, al-bukur li ghairil imam. Sunat untuk keluar awal pagi ke masjid daripada kalangan ahli Korea ataupun masyarakat awam, li ghairil imam, kecuali imam. Imam dia lambat. Sunat bagi imam datang solat hari raya lambat. Maksudnya makmum datang dulu. Maksudnya kalau hari raya yang mendatang, kalau kita boleh hadir ke masjid pada tahun yang mendatang, maka kita hadir lebih awal daripada imam. Lagi perkara sunat al-masyu ilaiha zahaban, kita berjalan kaki ke masjid, zahaban pergi, waruju' bi tariqi akhar, dan pulang pada jalan yang lain. Yang ini kita sedia makruf, yang kita kena amalkan. Mungkin untuk tahun ni mungkin kita boleh selepas solat raya kita keluar rumah, berjumpa dengan jiran sebelah kanan ataupun jiran sebelah kiri, kita tanyakan khabar,
tanyakan apa ni kesihatan, tanyakan apa ni khabar, tanyakan apa aktiviti hari ni yang kita boleh buat. Semoga kita boleh mengukuhkan lagi ikatan silaturrahim, bersesuaian dengan waktu dan keadaan pada tahun ini seadanya. Kemudian lagi ta'jilu salati Aidin Nahri, perkara sunat kalau Aidil Adha kita kena segerakan solat Aidin Nahri, iaitu Aidil Adha fi awwali waqtiha, pada awal waktu. Sunat untuk kita mempercepatkan solat pada hari Aidil Adha likai yattasi'a waqtul udhiyah ba'da as-salah, supaya ada waktu lapang selepas waktu solat untuk kita mengerjakan korban. Wa ta'khiru salatul Aidil Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini. Ini kita nyatakan tadi, disunatkan untuk melewatkan solat Aidil Fitri dengan kadar naiknya matahari dengan kadar 2 tombak, supaya likai yattasi'a waqtu ikhrajil fitrah qabla as-salah, supaya kita dapat memanjangkan waktu fitrah untuk orang bayar fitrah sebelum solat. Maka sunat dekat situ, sunat untuk kita lewatkan solat Aidil Fitri berlawanan dengan solat Aidil Adha, kita kena awalkan. Wal fitru qabla as-salah, dan kita makan menjamah sebelum solat Aidil Fitri. Kalau di rumah maka kita kena jamah dulu sebelum kita solat bersama dengan keluarga, supaya dapat membezakan yamtazu yaumul Aid, supaya kita dapat membezakan hari Aid amma qablahu, hari yang sebelumnya itu hari Ramadan dengan hari raya. Dan yang terakhir dinyatakan oleh para ulama al-imsak min tulu'il fajri fi Aidil Adha, dan kita kena menahan diri untuk tidak makan pada hari raya Aidil Adha. Seperti mana dinyatakan oleh dalam matan Alfiyah fi Fiqh Syafi'i, Imam Ibn Ruslan dalam Safwatuz Zubat. Imam Ruslan ataupun nama sebenarnya Syihabuddin Ar-Ramli As-Saghir, Imam Ramli, yang dinisbahkan nama tempat dia di Ramallah. Sekarang ni Ramallah di Palestin, sekarang di Israel lah. Ramallah tu 20 km lebih kurang daripada Tel Aviv. Maka Imam Ibn Ruslan ini, nama masyhur dia, menyatakan dalam kitabnya Sufatuz Zubat, wa sunna min qabli salatil fitri fitrun kadzal imsaku hatta nahari. Maka disunatkan pada hari raya Aidil Fitri pada sebelumnya untuk kita menjamah kazal imsak, dan juga kita kena menahan diri pada hari raya Aidil Adha. Maka itulah antara perkara-perkara sunat yang kita boleh refresh balik ataupun kita ulang kaji balik. Mungkin keadaan tahun ini Aidil Fitri kita ini seperti mana tahun-tahun pada sebelumnya tahun yang lepas. Semoga Allah mengurniakan kita kesihatan yang berpanjangan, kekuatan dalam kita melaksanakan ibadah, dan kita memperbanyakkan takbir kepada Allah Ta'ala. Kerana falsafah Syawal ataupun Aidil Fitri itu adalah seperti mana dinyatakan pada ayat terakhir dalam 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita dapat membesarkan Allah, dan Allah mengharapkan kita tergolong ataupun kita ni menjadi orang-orang yang bersyukur. Kalau kita tengok falsafah Ramadan, puasa kita dalam ayat 183 surah Al-Baqarah, wala'allakum tattaqun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ada pun kita meraihkan Syawal, meraihkan Aidil Fitri walaupun dalam keadaan norma baharu, maka kita kena jadi orang-orang yang bersyukur, kena ada sifat qanaah, memahami keadaan situasi semasa, apa yang dituntut oleh ulil amri, pemerintah, walaupun kita tidak suka, kita kena meraihkan Syawal itu, menyambut Syawal itu sebagai syariat daripada Allah Ta'ala pada keadaan yang sesuai
pada masa itu. Maka takbir raya esok yang disebut sebagai takbir muqayyad. Takbir raya ada takbir muqayyad, takbir mursal, dan ada pun Aidil Fitri, dia adalah takbir والتكبير المرسل لعيد الفطر أفضل من التكبير من التكبير المرسل لعيد الأضحى. Takbir Aidil Fitri secara mursal itu adalah afdal berbanding takbir mursal pada hari raya Aidil Adha. Takbir mursal adalah takbir mutlak, sama ada selepas solat ataupun luar daripada solat, fi kulli waqtin. Sebab tu dalam sesetengah perayaan budaya ada takbir di antara rumah ke rumah pada malam raya. Itu takbir mursal. Maksudnya luar solat pun kita dituntut untuk takbir disebabkan Aidil Fitri waktu yang singkat, sehinggalah imam mengangkat takbir pada esok harinya, maka kita disunatkan untuk memperbanyakkan takbir. Wa tukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan semoga kita semua menjadi umat Islam ataupun hamba Allah yang sentiasa bersyukur dalam meraihkan Syawal, dalam meraihkan Aidil Fitri, dan dalam masa yang sama kita memperingati orang-orang yang susah daripada kalangan kita. Kita tidak berlebih-lebihan dalam meraihkan Syawal, tidak membazir, tidak melakukan perkara-perkara maksiat. Meraihkan ibadah Syawal dalam masa yang sama melakukan maksiat. Itu antara benda-benda yang kita kena ambil penting. Kerana perayaan Syawal bukanlah perayaan ibadat, perayaan adat semata-mata. Perkara-perkara yang maksiat, berlebih-lebihan, membuka aurat, pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan, bersalah-salaman yang tidak memenuhi, yang tidak mematuhi syariat, maka itu antara benda-benda yang dicampur adukkan, perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka kita kena elakkan. Dan seperti mana yang dikatakan oleh sahibu Safatul Zubair juga Ibn Rustan, dia kata wa kabbaru lailatul aid ila taharrumi biha kaza lima tala as-salawati ba'da subhi tasi' ila intihai asri yaumir rabi'. Maka kita banyakkan takbir pada malam hari raya Aidil Fitri sehinggalah pada solat hari raya pada keesokan harinya. Dan saya rasa itu saja untuk kita mengulang kaji ataupun kita memperingati balik perkara-perkara yang kita kena ambil penting dan meraihkan Syawal, ketibaan Aidil Fitri. Dan semoga kita tergolong dalam golongan-golongan yang mendengar perkara yang baik lantas melakukan perkara yang baik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Niat puasa untuk esok hari, nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.